Malam ni kita akan teruskan usrah PKP kita. Jom kongsi ilmu dari rumah. Kita punya tagline, jom kongsi ilmu dari rumah. Okay, malam ni kita ada penceramah jemputan daripada Universiti Sultan Azlan Shah. Maaf. Universiti Sultan Azlan Shah daripada penceramah kita ataupun Ustazah Sakinah Abdul Mokti. Betul tak Ustazah? Ustazah Sakinah Abdul Mokti iaitu pensyarah bahagian tafsir Yusas akan memberi sedikit tazkirah berkenaan tajuk kita malam ni iaitu Ibrah di sebalik kisah pengorbanan Nabi Ibrahim AS dan juga Nabi Ismail AS. Okay, dengan itu saya persilakan Ustazah untuk memberi tazkirah berkenaan tajuk kita malam ni. Silakan Ustazah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Dengar tak? Dengar. Terima kasih Puan Pengurusi Majlis, Cikgu Syahira Najwa. Kemudian rekan-rekan guru, kan? Rekan-rekan guru sekolah Sekolah Menengah Tajul Arifin, kan? Ya, Sekolah Menengah Kebangsaan Sultan Tajul Arifin. Sekolah menengah, ada kan? juga yang bukan daripada Sekolah Tajul Arifin. Oh, ya ke? Kalau bukan Sekolah Tajul Arifin tu daripada mana? Sebenarnya kami kumpul cikgu lama dan cikgu baru. Masya Allah. Cikgu yang pernah berkhidmat dan tengah berkhidmat di Sekolah Menengah Sultan Tajul Arifin. Masya Allah. Okey. Pertamanya terima kasih atas jemputan, kan. Sebenarnya tak adalah nak bagi tazkirah apa pun, kan. Namanya pun usrah, kan. Maksudnya kita santai-santai je lah. Sembang-sembang sikit. Kita sembang-sembang lah, kan. Minta maaf. Ada. Jadi insyaAllah kita nak sembang tentang pengorbanan Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail AS. Jadi sebelum tu saya nak minta maaf kalau perkongsian kali ni tidak berapa memberi nilai tambah, kan. Minta maaf siap-siap lah, kan. Cuma kita nak refresh balik, kan, memori kita berkaitan dengan bapa ataupun ayah, kan, ketauhidan kita iaitu Nabi Allah Ibrahim AS dan juga anak baginda Nabi Ismail AS. Kan? Kenapa kita tak masukkan sekali dengan Nabi Ishak, kan, sedangkan Nabi Ishak pun anak kepada Nabi Ibrahim juga, kan. Nanti kita tengok. Okay, jadi kalau kita lihat, kan, sebenarnya tak nampak lagi ramai muka dalam ni, kan. Tak mula secara ni lagi. Tak apa kot, yang tak buka tu tak apa ya. Kalau yang buka tu ahlan lah. Okay, jadi kita mulakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik. Jadi, kan, kita nak masuk kepada cerita lah. Kita nak kisah-kisah, nak sembang-sembang je tentang Nabi Ibrahim ni, kan. Siapa Nabi Ibrahim ni, kan? Kalau kita lihat, kalau kita perasan lah, dalam solat kita sebut nama Nabi Allah Ibrahim ni, kan. Kita baca selawat Ibrahimiyah, kita sebut nama baginda dua kali, kan. Jadi kita solat 5 waktu sehari semalam, jadi lebih kurang 10 kali kita sebut nama Nabi Allah Ibrahim. Dan kalau kita tambah solat sunat, maka lagi bertambah lah, kan. Dan apa keistimewaan Nabi Ibrahim ni sampai umat Muhammad sebut nama baginda dalam solat, kan. Dan solat ini juga merupakan perintah yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi secara langsung, kan, kepada Rasulullah SAW tanpa perantaraan malaikat Jibril. Jadi maksudnya adalah bagi secara langsung, kemudian dalam tu sebut pula nama Ibrahim, kan. Siapa Nabi Ibrahim ni, kan. Jadi kita nak lihat sikit Nabi Ibrahim tu siapa, ya, tahu tak, kan? Sudah tahu, kan? Boleh ke tanya-tanya ke tak boleh?
Kita tak seronok lah pula cakap seorang-seorang. Kita tak boleh tanya. Kena cakap je. Boleh je Ustazah. Boleh Ustazah. Okey. Boleh. Apa yang apa ni perempuan tahulah tentang Nabi Ibrahim ni? Okey, kaulah yang nak buat kamera tu dia sangat dialu-alukan lah. Boleh kenal yang lepas ni jumpa boleh lah hai. Sebelum ni kalau jumpa tak kenal tak adalah hai. Nampak macam sombong je. Okey, apa dia siapa Nabi Ibrahim? Sebelum tu nak jawab. Boleh. Nabi Ibrahim tu adalah bapa kepada Nabi Ismail dan Nabi Ishak. Okey. Betul Cik Azhani. Tahniah. Tapi tak ada hadiah. Okey, bapa kepada Nabi Ibrahim dan juga bapa kepada Nabi Ismail dan juga Nabi Ishak. Okey. Siapa nama isteri Nabi Allah Ibrahim? Ingat tak nama isteri Nabi Ibrahim? Ada yang nak share tak? Ada. Hajar saja. Siapa? Siti Hajar. Siti Hajar dengan Siti Sarah. Siti Sarah. Okey, doa ni. Antara dua ni yang mana dulu yang mana yang merupakan isteri pertama? Siti Sarah. Siti Sarah. Okey, dengan Sarah dapat siapa? Ishak. Ishak. Dengan Hajar dapat? Nabi Ismail. Dapat Nabi Ismail. Okey, baik, itu segala yang kita nampak secara kasarlah, secara ringkas. Okey, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam kan kahwin dengan Siti Sarah lama dah kan? Lama. Agak-agak berapa tahun bagi dia kahwin dengan Siti Sarah baru dapat Nabi Ishak? 100. Umur Nabi 100 tahun kan masa tu. Tapi tempoh perkahwinan tak pasti. Okey, betul lah. Maknanya dapat Ismail dulu baru dapat Ishak kan. Dapat Nabi Ishak masa tu umurnya nak menjangkau 100 dah. Kan. Tapi kalau dapat Nabi Ismail masa tu usia Nabi Allah Ibrahim sekitar lebih kurang 86 tahun lah kan. Cuma figure tetap ni kan tak diceritakan pun dalam Quran kan. Allah tak cerita pun. Cuma Allah kata dalam Quran bila dah umur yang dah terlalu berumur kan maka barulah dikurniakan anak. Kan, jadi itu secara ringkas. So jadi sekarang ni kita nak tengok kan Nabi Ibrahim ni siapa sebenarnya kan. Jadi Nabi Ibrahim ni merupakan Khalilullah kan. Ya Allah, mana Allah Subhanahu Wa Taala menyifatkan Nabi Ibrahim sebagai Khalilullah dalam ayat Quran surah An-Nisa. Allah kata apa? Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wattakhadallahu Ibrahima khalila. Kan, dan kami menjadikan Ibrahim ini kesayangan kami. Kan, yang rapat, yang sangat rapat. Dan Ibrahim ni merupakan abad tauhid kan, ayat bapa ketauhidan untuk kesekalian alam. Dan Ibrahim ni merupakan tok moyang kita lah kan. Okey, kemudian Nabi Ibrahim juga bersama anaknya, anak baginda Nabi Ismail ni merupakan pengasas kepada Kaabah kan dalam pembinaan Kaabah. Maknanya Kaabah yang ada hari ni lama adalah ada kan. Maksudnya bukan baru ada, dah lama dah. Okey, kita nak cerita sikitlah. Nak cerita sikit sebelum kita masuk kepada pengorbanan kan. Apa dia bentuk-bentuk kehidupan Nabi Allah Ibrahim yang Allah sebutkan dalam Quran kan. Antara banyaklah Allah kisahkan tentang Nabi Ibrahim ni. Yang pertama Allah cerita tentang macam mana Nabi Ibrahim alaihissalam mencari Tuhan. Kan. Kalau kita baca dalam surah Al-An'am, Allah kata macam mana Nabi Ibrahim dia bertanya tentang diri dia kan. Dia bertanya, aku tengok bulan kan. Oh, bulan tu besar. Ini Tuhan. Kemudian muncul pula matahari kan. Maksudnya dia menggunakan dialog yang nak menarik perhatian kaum dia. Kan. Kemudian Allah cerita juga tentang bagaimana Nabi Allah Ibrahim bagi peringatan kepada kaum dia dalam surah Al-An'am. Kemudian Allah ceritakan juga macam mana Nabi Ibrahim melihat burung dihidupkan semula. Kan Nabi Ibrahim nak minta supaya Allah Subhanahu Wa Taala tunjuk kan betapa berkuasanya Allah kan. Allah kata adakah kamu tidak yakin, tapi Nabi Ibrahim kata apa? Walakin litatma'inna qalbi, kan, untuk nak bagi hati tu rasa yakin, lebih rasa yakin tentang kekuasaan Allah. Ini Allah ceritakan dalam surah Al-Baqarah ayat 260, boleh tengok nanti. Kemudian Allah ceritakan juga tentang perdebatan Ibrahim dengan Namrud dalam surah Anbiya. Kemudian kisah tentang Nabi Ibrahim dibakar hidup-hidup kan dalam surah Anbiya, 3 surah dalam surah Anbiya, surah Safat dengan surah Al-Ankabut. Kemudian jawapan kepada tentangan Namrud. Ini banyak kisah-kisah Ibrahim yang sebenarnya kan bila Allah kisahkan dalam Quran kan,
Bukan sekadar Allah lalukan macam tu untuk perhiasan semata, untuk sekadar penipu lara, tak kan. Tapi subhanallah, tak maknanya ada nilai-nilai tarbiyah, nilai-nilai nak menghidupkan jiwa kita dalam surah-surah tersebut. Dan maknanya apa? Banyak sangat pengajaran yang boleh umat Muhammad, mana kita lah kan, ambil pengajaran daripada kehidupan Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Okey, tadi kita dah tengok dah macam mana kisah, macam mana sedikit latar belakang Nabi Ibrahim, dia kahwin dengan siapa. Okey, Ibrahim ni kita masuk sikit lah kisah dia kan. Nabi Ibrahim ni dia kahwin dengan Siti Sarah mula-mula dulu kan. Kemudian lama kehidupan dengan Siti Sarah, maksudnya sampai ke usia yang tua lah, tidak lagi dikurniakan anak. Sehinggalah Siti Sarah ni dia katakan Nabi Ibrahim kan, dia kata, wahai Ibrahim kan, kawinilah orang lain. Kawinilah orang lain supaya boleh dapat zuriat kan. Jadi Nabi Ibrahim dia tak nak, asal memang dia tak nak kan, sebab dia sayang sangat dengan Siti Sarah. Siti Sarah ni siapa kan? Siti Sarah ni ialah laju sangat ke? Dia kalau cerita tu dia macam tak boleh nak berhenti pula. Okey, boleh Ustazah teruskan. Okey, ramai lah, 24 orang lah. Okey, Siti Sarah ni beliau merupakan wanita yang paling cantik kan selepas Hawa. Kan, maknanya Hawa tu dah cantik dah. Kemudian Siti Sarah ni wanita yang cantik, paling cantik pada zamannya, paling cantik, seorang yang cerdas, seorang yang cerdik kan. Dan dia seorang yang sentiasa bersama-sama dengan Nabi Allah Ibrahim dalam dakwah Nabi Ibrahim. Kan. Jadi bila mana Nabi Ibrahim ke mana-mana saja, maka Sarah ni akan ikut Nabi Ibrahim. Kan. Jadi ada satu ketika Nabi Ibrahim dengan Sarah ni pergi ke Mesir. Pergi ke Mesir, dan raja Mesir pada ketika itu Raja Amr bin Amr al-Qais kan. Raja ni dia seorang yang suka berfoya-foya kan. Dia suka berfoya-foya dengan perempuan. Dia pantang nampak perempuan cantik, dia akan ambil lah kan sebagai pelayan dia kan. Jadi berita kedatangan Siti Sarah dengan Ibrahim ni kan sampai ke pengetahuan dia, dan dia tahu bahawa Siti Sarah ni seorang yang sangat cantik kan. Jadi dia kata pada minta dipanggillah Ibrahim dengan Sarah ke istana dia. Dan bila sampai ke istana, Ibrahim tahu dah raja ni memang zalim lah kan. Maksudnya kalau dia tahu yang laki ni suami kepada yang si perempuan tu, maka dia akan bunuh lah. Jadi bila raja tanya, kamu siapa kan, dia itu siapa, maka Ibrahim kata dia ialah saudariku dan saudaraku. Jadi maknanya dan Ibrahim kata kepada Sarah, kata kalau macam tu kamu nanti kalau ditanya kamu jawab juga bahawa aku ini saudara kamu. Kan? Jadi bila diberitahu jawapan yang macam tu, maka raja dia seronok lah kan, sebab dia pada pemikiran dia boleh menikmati Sarah ni. Kan? Jadi dipanggil pengawal dia, dia minta pengawal dia siapkan Sarah ni dengan pakaian yang cantik. Kemudian bila dia bersama dengan Sarah kan, maka Sarah ni berdoa, dia kata, ya Allah kan, sesungguhnya aku seorang perempuan, seorang yang wanita yang taat kepada engkau dan Rasulmu kan, dan peliharalah kan maruah aku kan, jagalah maruah aku. Maka dengan izin Allah kan, maka dia kisahkan bahawa raja ini tadi dia jadi tercekik kan, tiba-tiba tercekik kan. Ada riwayat kata dia jadi kaku macam tu kan. Tapi Sarah terkejut dengan doa dia bila mana raja jadi macam tu. Jadi dia doa balik kan, ya Allah kalau dia berterusan begini orang kata aku bunuh dia kan, maka elok balik raja ni kan. Raja pun nak lagi sentuh Sarah untuk kali yang kedua, jadi balik kan, jadi balik kali yang sama. Dan kali yang keseterusnya raja dia rasa insaf. Dia kata kembalikan perempuan ini kepada saudaranya kan, dia bukan bawa kebaikan pun, kata raja ni kata. Dan dia akhirnya dia menghadiahkan kepada Sarah ni tadi seorang hamba, iaitulah Siti Hajar. Dan Hajar ni dia keturunan Arab lah. Okey. Jadi Hajar ni bekerja bersama dengan Sarah dan juga Nabi Ibrahim lamalah kan. Maknanya memang seorang yang wanita yang cantik, yang bekerja dengan sepenuh hati. Memang cantiklah kerja dia semua. Dan Sarah pun memang berkenan sangat dengan Siti Hajar, dan sehingga dicadangkan kepada Nabi Ibrahim, wahai Ibrahim, kawinilah Hajar kan, kawinilah Hajar supaya kita dapat zuriat kan. Jadi kat situ kita nampak bagaimana sisi pengorbanan Siti Sarah kan. Kita tak masuk lagi pengorbanan Ibrahim, tapi kita nampak di sebalik Ibrahim ini, di sebalik Nabi Ibrahim alaihissalam adanya Siti Sarah kan, seorang isteri yang sanggup korbankan cinta dia untuk apa? Untuk nak mendapatkan zuriat kepada penerus dakwah suami dia ni tadi kan. Kita ni boleh tak rasa agak-agaknya lah kan, berat lah kan, memang tak lah kot ya. Okay, tapi ini yang dibuat oleh Siti Sarah ni tadi
Kan dia kata dia maksudnya dia tak, walaupun dia melawan sebenarnya rasa cemburu dia tu kan. Jadi bila dah kahwin dengan Siti Hajar, maka bermulalah bibit cemburu ni tadi kan. Kemuncaknya bila mana Allah Subhanahu Wa Taala menganugerahkan Siti Hajar dengan Nabi Allah Ismail alaihi salam. Masa ni memang dah kemuncak dan Sarah kata kepada Ibrahim, aku tidak boleh tinggal semumpung bersama dengan Hajar dan juga anaknya Nabi Ibrahim kan. Maka selepas itu datanglah perintah Allah kan. Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim, bawalah Hajar ini dan juga anaknya yang masih kecil pergi ke sebuah lembah dekat Makkah kan. Bayangkanlah kan. Okay, kita masuk kepada pengorbanan yang tadi, pengorbanan Sarah kan. Kita masuk kepada pengorbanan Nabi Ibrahim yang pertama. Apa dia kan? Pengorbanan dari segi, sekejap ya. Okey. Pengorbanan yang kedua ialah pengorbanan yang belum masuk real pengorbanan lagi kan, tapi real lah juga kan. Maksudnya Nabi Allah Ibrahim ini bila mana itu perintah Allah kan, maka diakur kan. Walaupun kalau kita tengok kan dari segi logik akal kita kan, dah lama tak dapat anak kan. Bila dekat berapa tahun, dekat 80 lebih tahun tak dapat anak. Kemudian bila dapat anak, Allah perintahkan pula tinggalkan dekat sebuah lembah kan. Bukan lembah biasa, tapi lembah tu kering kontang, tak ada penduduk, tak ada tumbuh-tumbuhan, tak ada manusia, tak ada haiwan, tak ada air, semua tak ada kan. Jadi benda ni tak mampu dicapai oleh akal seorang manusia kan. Maksudnya perintah Allah ni satu perintah yang sukar untuk dihadam oleh akal kita kan, sebahagian perintah Allah. Jadi maknanya nak kata ujian keimanan Ibrahim itu di situ kan. Maka dia taat kepada perintah Allah, dia bawa Hajar dan juga anak Ismail yang masih kecil menyusul lagi tu pergi ke sebuah lembah. Dia adalah perjalanan jauh kan, pergi ke sana. Bila sampai kat sana kan, Ibrahim tinggalkan Hajar dengan sedikit air dan juga buah kurma kan. Bila sampai kat sana, Ibrahim cepat-cepat nak tinggalkan Hajar dengan Ismail, tak cerita pun lagi kan, tak cerita apa pun, bawa aje kan. Kemudian Hajar panggil Ibrahim, "Wahai Ibrahim, kenapa kamu tinggalkan kami kat sini?" kan. Yelah, tengoklah keadaan tak ada apa kan, takkan nak tinggalkan berdua dengan bayi yang kecil kat sini kan. Maka apa jawab Ibrahim? Ibrahim diam lagi, tak nak jawab. Kemudian bila Hajar tanya, adakah ini perintah Allah kan, maka Nabi Allah Ibrahim kata apa? Ya, ini perintah Allah kan. Bila Ibrahim sebut ini perintah Allah kan, maka masa tu kan Hajar dia tenang dan dia bahagia. Okey, tak apa. Maksudnya kalau itu perintah Allah, maka dia seronok. Sebab apa? Sebab Hajar meyakini bahawa kalau apa sahaja kan yang bersangkutan dengan perintah Allah, maka itu tidak ada sesuatu yang buruk baginya kan. Maknanya ada kebaikan yang besar yang dia tak nampak lagi sekarang kan. Okey, tadi kita dah nampak pengorbanan Ibrahim kan. Yang tadi tu pengorbanan Sarah, minta Ibrahim kahwin dengan Hajar untuk nak dapat zuriat. Kemudian pengorbanan Ibrahim setelah lama tak dapat anak, Allah perintahkan tinggalkan dekat sebuah lembah kan, dekat kota Mekah. Lepas tu Bakah lagi lah kan, tak ada orang, tak ada penduduk. Dan Ibrahim akur kan. Sedih lah kan, kalau kita sedih lah, ya Allah kenapa kena tinggal kat highway pun meraung kan. Dia memang kena tinggal dekat tempat yang tidak ada sebarang hidupan. Dan tinggallah kat situ kan. Bila tinggal kat situ, kita nampak pula, kita masuk pula kepada pengorbanan Hajar ini tadi kan. Jadi yang pertama apa dia? Hajar bila mana berkait dengan perintah Allah, maka dia merasa tenang. Okay. Dia lawan perasaan tidak sedar hati dia. Bila mana Ibrahim kata itu perintah Allah, maka dia rasa bahagia. Okey. Yang kedua, kebergantungan Hajar pada waktu itu hanyalah kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya Hajar ni bergantung kepada Allah sepenuhnya. Tak ada lagi bergantung kepada suami dia. Kan kita ni bila dah kahwin, kita rasa okey boleh bergantunglah dengan suami kan. Sikit suami buat kan. Tapi Hajar tak bagi Hajar kan. Sebab apa? Sebab real kehidupan dia tinggal kat tengah padang pasir yang tidak ada sebarang hidupan. Makanan pun tak ada. Melainkan bergantung makanan yang dibawa oleh Ibrahim, yang dibekal oleh Nabi Allah Ibrahim, suaminya, dan juga sedikit kurma. Bila dah habis makanan tu kan, susu dia pun dah kering, maka
Nabi Ismail yang masih bayi ni nangis lah dahaga. Kan, kita anak menangis kan tak kena duduk kan. tak khusyuk lah. Kan kalau tengah buat kelapa Allah, tak khusyuk dengan anak menangis. Kan? Maknanya apa? Benda tu merangsang naluri keibuan Hajar ni tadi. Kan? Jadi kok mana pun dia mesti bertahan. Kan? Dan Hajar ni satu bagusnya, apa dia? Betapa dia bersikap positif dan kebergantungan dia pada Allah sangat kuat. Bayangkan, Hajar berlari daripada Bukit Safa ke Bukit Marwah. Naik atas Bukit Marwah ni Allah ceritakan, ni diceritakan dalam hadis riwayat Bukhari, kan, macam mana Hajar lari daripada Safa ke Marwah, ke Bukit Safa, panjat tengok ada tak manusia? Tak ada. Turun nampak pula macam ada air kat Bukit Marwah, pergi pula ke sana. Tak ada. Dan kalau ikut kita tak, sekali je lah, dah memang tak ada. Tapi tak pada Hajar. Dia buat lagi. Pergi lagi, ulang balik. Sehingga dah cukup 7 kali. Yang maknanya berakhir di Bukit Marwah. Mula Bukit Safa, berakhir dekat Bukit Marwah. Sampai 7 kali. Kan jarak antara Safa dengan Marwah ni sekitar dalam berapa ya? 400 meter macam tu lah. So maksudnya kalau ulang sampai 7 kali tu lebih kurang 3 kilometer lah. Yang kita buat sa'i kan. Mungkin bertambah jaraknya berdasarkan kepada faktor bangunan yang ada dekat Mekah sekarang ni kan. Jadi maksudnya jauh lah kan. Jadi Hajar ni dia ulang sampai 7 kali dengan harapan adanya pertolongan. Dengan harapan adanya pertolongan. Dan subhanallah kan, maknanya pertolongan Allah itu datang ketika saat yang genting. Ketika kita dah, ya Allah, mana bantuan kan. Kami memang tak mampu nak usaha lagi dah kan. Inilah yang berlaku kepada Hajar kan. Bila sampai dekat Bukit Marwah, dia terdengar suara. Kan, dia dengar suara. Suara siapa? Bukan suara malaikat kan, Jibril. Kan, yang tarik perhatian dia. Dan Hajar melihat dalam Sahih Bukhari diceritakan bahawa air Zamzam yang terkeluar tu kerana dipukul oleh sayap malaikat Jibril di bawah hentakan kaki Nabi Allah Ismail alaihi salam. Okay, jadi maknanya terpancutlah air Zamzam kan. Sarah kata, Hajar katakan zami kan, kumpulah. Kan, maknanya berkumpullah air tu. Kan. Jadi bila dah ada air, subhanallah, maka adalah kehidupan. Kat mana-mana pun ada air, maka adalah kehidupan. Kan. Jadi kan bila Nabi Ibrahim tinggalkan Hajar dengan Nabi Allah Ismail, Nabi Ibrahim kata apa, ya Allah kan, kau jadilah kan tempat ini tempat yang dikunjungi ramai kan, yang mana datangkan mereka rezeki daripada tumbuh-tumbuhan, dan yang mana mereka ini mendirikan solat. Ni nak disebutkan dalam ayat Quran. Dan bermula selepas itu datanglah ramai pedagang singgah untuk minum air. Bahkan datang lagi orang lain datang buat penempatan dekat situ pula. So berkembanglah tempat dekat situ. Okey. Apa lagi? Okey, tadi kita kata betapa kebergantungan yang tinggi Hajar kepada Allah Subhanahu Wa Taala bila mana dia tinggal di Mekah. Kemudian kalau kita lihat kan, poin kedua yang kita nampak daripada kisah tadi kan, Siti Hajar ni kan, beliau akan rasa gembira, tak akan rasa gundah gulana, tak ada rasa tak tenteram, tak ada rasa nak memberontak, tak ada rasa nak puas hati. Bila mana Ibrahim kata ini perintah Allah. Okay. Terus dia kata pok, dia macam Swiss kan, dia macam pek kan, pek. Oh, perintah Allah, maka dia akan rasa seronok kan. Jadi maknanya inilah akhlak Hajar yang kita kena contohi kan. Maknanya apa saja perkara sekiranya asasnya itu merupakan perintah Allah, maka kita kena rasa seronok lah kan. Tak ada rasa tak puas hati kan. Macam Allah kata perempuan kena tutup aurat contohnya kan, kita rasa seronok lah. Sebab Allah suruh kita tutup aurat sebab apa? Sebab nak jaga kita kan. Sebab masa jahiliah memang wanita ni memang tak dipandang lah kan, tak ada hak pewarisan, dianggap sebagai hamba yang tidak ada makna kan. Jadi bila Islam datang, Islam angkat kedudukan wanita kan. Kemudian apa lagi, bila Allah kata kat kita kena taat perintah suami kan, sama mana perintah tersebut tidak bercanggah dengan perintah Allah, maka kena taat lah, kita kena rasa seronok lah kan. Kalau Allah kata perempuan nilai warisan dia hanya dapat 1 bahagian je daripada nilai lelaki dapat 2, perempuan dapat 1 contohnya kan, kita kena rasa seronok kan, tak ada rasa tak puas hati. Sebab benda ini lahir satu fahaman tentang menuntut hak kesamarataan antara wanita dengan lelaki kan. Lama dah muncul ke Eropah, tapi dah merebak ke negara-negara Islam, bahkan negara kita pun ada kan. Apa di antara perkara yang dituntut oleh gerakan ini kita panggil sebagai gerakan emansipasi wanita ataupun gerakan feminisme yang memang dah ada
Kan depa tuntut apa? Depa tuntut hak persamaan. Contohnya kalau tempoh edah perempuan yang diceraikan atau kematian suami, contohnya lah kan ada tempoh edah, maka depa tuntut laki pun kena ada tempoh edah juga kan, ataupun depa pun tak perlu tempoh edah sebagaimana lelaki tak perlu tempoh edah. Ini memang betul-betul berlaku kan. Kemudian sama juga mereka tuntut hak persamaan dari segi pewarisan kan. Mereka juga tuntut contoh macam cerai, kalau lelaki ada hak menceraikan tanpa perlu melalui mahkamah, maka wanita pun macam itu juga kan. Dia pun nak tuntut hak yang sama macam ni. Jadi maknanya perkara yang sangat tidak cantik kan, sedangkan perkara yang asal yang ditunjuk oleh nenek kita hajar dah ditunjukkan bila orang sebahagia, bila mana itu merupakan perintah Allah, sekalipun zahirnya nampak Allah memang dugaan betul lah kan, sebab tinggal kat tempat yang tidak ada orang, memang satu dugaan yang besar. Okey, kita yang kena berkurung ni pun kan kita rasa Allah Akbar kan, sangat menguji kan, apatah lagi dikurung di padang pasir yang tidak ada sesiapa. Okey. Kemudian kita dapat lihat juga tadi dah cakap dah tentang betapa tidak putusnya Siti Hajar sekalipun dalam keadaan yang genting kan. Okey. Okey, apa lagi ibrah yang kita boleh dapat? Okey, kita masuk pula kepada bila mana Nabi Ismail semakin besar kan, ada disebutkan dalam riwayat Ibrahim dia rindu nak jumpa anaknya kan, maka Allah kata pergi, tapi jangan pergi dapat, tengok daripada jauh je kan. Maka Ibrahim pun pergilah, dia tengok pada jauh kan, sedih lah kan, anak yang kita tinggal lama kan, mula-mula nak dapat anak, lama dah 80 lebih baru Allah bagi anak, lepas tu Allah perintahkan tinggal pula, tak jumpa pula anak tu, kemudian rindu nak jumpa anak, Allah kata pergilah tengok daripada jauh je kan, dalam riwayat kata begitu, pergi tengok daripada jauh, dah besar sikit dah kan. So bila dah besar sikit kan, sampailah satu perintah, Allah kata pergilah berjumpa dengan anaknya Nabi Ismail kan, maka pergilah Nabi Ibrahim berjumpa dengan Nabi Ismail dan juga Hajar dekat Mekah. Masa tu Ismail dah besar lah, dah besar sikit dah remaja kan, tapi subhanallah kan, tarbiyah Allah kan kepada Nabi Ismail ni sangat hebat lah kan. Sebab apa? Sebab kita dapat lihat kan, bila jumpa dengan Nabi Ismail, Ibrahim jumpa dengan Nabi Ismail ni anaknya, terus diuji lagi dengan Allah kan. Diuji apa? Diuji untuk mengorbankan harta, satu-satunya harta yang sangat berharga bagi dia, iaitu apa dia? Menyembelih Nabi Ismail. Dan ini datang dalam mimpi dalam pada 8 Zulhijjah, lebih kurang 8 Zulhijjah lebih kurang. Itu sebab 8 Zulhijjah tu Nabi Ibrahim dia merenung kepada mimpi dia kan. Dia tertanya-tanya, dia berbicara dengan diri dia sendiri, betul ke ini perintah Allah ke, ataupun sekadar mimpi kan. Itu sebab hari yang ke-8 ni dipanggil hari Tarwiyah kan. Tarwiyah tu maksudnya Rawa tu maksudnya merenung atau berbicara dengan diri dia sendiri tentang perkara tersebut. Kalau mengikut Ibnu Qudamah lah, lagi satu pendapat dia, hari yang ke-8 juga merupakan hari di mana masyarakat Arab mereka ini menyiapkan bekalan air kan, untuk nak wukuf dekat Arafah dan juga nak bermalam dekat Mina. Tarawah tu maknanya mengumpulkan, menyiapkan bekalan air kan. Jadi itu asal kenapa dipanggil 8 Zulhijjah ni dipanggil hari Tarwiyah kan. Jadi Nabi Ibrahim ni dia akhirnya dia yakinlah kan bahawa itu merupakan perintah Allah. Esok itu Arafah lah, maksudnya dia meyakini bahawa itu merupakan perintah Allah, maka bila mengkhabarkan mimpi ini kepada Nabi Ismail alaihissalam kan. Jadi mimpi ini separuh daripada kenabian lah kan. Antara cara Allah menyampaikan wahyu kepada para utusannya kan, antara yang dapat perintah melalui mimpi ialah Nabi Ibrahim lah kan. Jadi bila Allah cerita, Nabi Ibrahim cerita pada Nabi Ismail bahawa, wahai Ismail kan, semalam ayah mimpi kan, ayah mimpi kata ayah diperintahkan untuk sembelih kamu, melakukan sembelihan kan. Maka kan apa respon kan? Ini pun satu perkara yang di luar daripada logik akal kita kan. Maksudnya Nabi Ibrahim dia diuji dengan ujian yang bertubi-tubi kan. Terutama berkaitan dengan anak. Betul tak? Maksudnya Ibrahim ni kan, kalau ikut ulama bagi pengertian kepada Ibrahim, maksudnya ayah yang penyayang kan. Ayah yang sifatnya sangat penyayang. Jadi keayahan Ibrahim ini sangat terserlah kan. Jadi dia sayang sangat kepada Ismail kan. Baru jumpa Allah perintahkan pula supaya sembelih pula Ismail kan. Jadi Ibrahim dia taat kepada perintah Allah. Dia jumpa Ismail, tengok Ismail, dia cerita dalam mimpi dia. Kemudian apa jawapan Ismail kan? Sebagaimana Allah cerita dalam Quran, Allah kata apa?
fabasyarnahu bighulamin halim kan. Halim tu maksudnya kami bagi berita gembira kepada mereka dengan digunakan seorang anak yang sangat tabah kan. Jadi bila diceritakan kepada Nabi Ismail apa responnya kan, Nabi Ismail cakap apa, laksanakanlah wahai ayah kan, ya abatif al ma tu'mar kan, wahai ayahku laksanakanlah apa yang diperintahkan kan, satajiduni kan, kamu akan mendapati diri aku ini insya-Allah kan, dengan izin Allah minas sabirin, dalam kalangan mereka yang sabar. Maknanya kan kat mana nak cari akidah macam ni, kat mana nak cari pegangan didikan tarbiyah yang hebat sahaja kepada Nabi Ismail. Maknanya Nabi Ismail pun dia kata kalau itu perintah Allah maka laksanakanlah, sekalipun benda ini nampak macam berlawanan lah dengan kan kemanusiaannya kan, tapi akurnya Nabi Ibrahim kan, wa'ahnya Nabi Ismail dalam melaksanakan perkara tersebut. Jadi bila Nabi Ismail akur, maka nak dilaksanakanlah perkara tersebut kan. Jadi syaitan ni jahat kan, dia mendatangkan keraguan kepada Hajar, supaya ada Hajar pun diuji pada ketika ini kan, anak yang disayang, yang dibesarkan, dapat mati dengan susah payah kan, tiba-tiba suami dah balik nak kena sembelih pula kan, tapi Hajar pun bila mana kata itu perintah Allah maka dia akur kan, bahkan dia siapkan sesuatu yang paling baik untuk Ismail untuk menjalani ibadah korban kan. Kemudian tapi syaitan muncul, iblis dia muncul, dia datangkan keraguan kan, supaya nak halang Ibrahim daripada melaksanakan korban tersebut. Itu sebab Hajar disedarkan, dia lontar, dia baling syaitan tadi dengan batu. Jadi sebab dalam ibadah haji kita ada kan melontar dekat jamrah kan. Okey. Dan Ibrahim dan Ismail pun sama, lontar juga batu kepada syaitan yang menghalang untuk dilaksanakan ibadah korban ini tadi. Okey, kemudian pisau tadi tu maka diasah dengan tajam lah supaya tidak sakit kan, supaya tentu Ismail tidak sakit untuk disembelih kan, nak kena buat apa? Kan nak kena potong tangan ke, nak kena apa, tak nak kena sembelih. Maksudnya habislah riwayat kan. Ditajamkan pisau semua dan nak laksanakan benda tu. Dan maka dilalukanlah pisau yang tajam ini tadi di atas. Memang dilalukan dah dengan cara yang bersungguh nak sembelih lah kan. Tapi dengan izin Allah kan, Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat sifat tajam yang ada pada pisau itu tadi. Kan? Maknanya apa? Dekat sini dia berlaku hukum adat, dekat sini tak berlaku. Kan? Dalam akidah kita ada belajarkan hukum syarak, hukum adat, hukum akal kan. Jadi kat sini hukum adat tak berlaku. Adatnya apa? Adatnya pisau kalau tajam dia akan menghiris kan, dia akan melukakan. Kalau pisau tu kita guna untuk nak potong apple, dia akan terbelah dua. Guna untuk nak potong sayur, dia akan terpotong. Gunalah untuk buat apa pun dia akan terpotong pisau. Kan? Kita letak kat jari kita terluka. So adat pisau tu dia memang begitu sifat dia. Kan? Adat tu maknanya yang dijalani eksperimen berkali-kali maka dapatannya sama. Jadi adat pisau macam tu. Tapi Allah angkat sifat tajam yang ada pada pisau ini. Jadi maknanya hukum adat dia boleh tidak berlaku bila mana Allah tidak izinkan dia berlaku kan. Sebagaimana kalau kita lihat kan pada Nabi Ibrahim, berlaku pada Nabi Ibrahim juga kan, ketika mana Nabi Ibrahim dilontarkan ke dalam api kan. Sama juga kan, api tu sifat dia ataupun adat dia membakar kan, panas dan membakar. Kalau tak percaya nyalakan api kan, kita letak tangan kita, panas sifat api tu, dan adat dia membakar. Kita masak guna api, dia akan membakar masakan kita tu. Kalau kita letak jari kita tak bakar, hangus kan. Kalau berlaku letupan maka habis rentung kan. Tak ada yang molek-molek, tak ada yang kena terbakar keluar comel elok je, tak ada, mesti rentung. Tu adat kan. Jadi Nabi Ibrahim ni bila mana dicampakkan dalam api, Masya Allah kan, keluar dalam keadaan yang selamat, tak ada luka, tak ada apa-apa, relax je kan, tak ada melecur apa, semua tak ada kan. Subhanallah. Maksudnya apa? Sifat membakar yang ada pada api ini tadi diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala kan. Allah kata pada api, wahai api, kunu bardan wa salaman kan. Jadilah kamu sejuk dan juga selamat bagi Ibrahim kan. Maknanya jangan Allah angkat sifat yang ada pada api itu sebagaimana Allah angkat sifat tajam yang ada pada pisau ini tadi. Ya, maksudnya itu hukum adat. Hukum adat dua kali berlaku pada Nabi Ibrahim. Maksudnya tak berlaku benda tu, berlawan dengan adat dia. Kan, jadi bila Nabi Ibrahim istighfar lah, kenapa tak boleh potong tengkuk ni kan. Sedangkan pisau dah ditajamkan dah. Okay, subhanallah kan. Maka selepas itu Nabi Ibrahim diberitakan khabar yang gembira, malaikat datang, malaikat tukarkan Ismail dengan seekor kibas yang sangat besar, sihat kan. Dan Nabi Ibrahim sembelih dan diagihkan kepada penduduk sekitar. Itu maksudnya sejarah korban. Nilai dia sangat besar kan, bukan nilai yang kecil-kecil tak kan.
maksudnya gantian nyawa Ibrahim itu kita mencontohi pengorbanan tu sehinggalah ke hari ini. Iaitu korban dari segi ibadat yang khusus lah. Maksudnya kita buat ibadah korban tu daripada 10, 11, 12, 13 Zulhijjah kan, hari-hari tasyrik lah. Okey. Jadi dekat sini maksudnya akurnya Nabi Ibrahim alaihissalam ini terhadap perintah Allah Subhanahu Wa Taala dengan mengenatepikan perasaan-perasaan yang emosinya yang sayang kepada anak dia kan, emosinya nak melihat anak dia membesar, mewarisi gerak kerja kenabiannya kan. Dan lepas Nabi Ibrahim dapat Nabi Ismail kan, sekitar lebih kurang usia 100 tahun kan, masa tu datanglah 2 orang malaikat pergi ke singgah rumah Nabi Ibrahim kan. Nabi Ibrahim tak tahu itu siapa, dan sifat Nabi Ibrahim ini sangat baik lah. Beliau seorang yang baginda, seorang yang sangat meraihkan tetamu. Sampai pukul berapa ya? Murid, Syahidah sampai pukul berapa ya? Cikgu? Sampai Ustazah rasa dah habis boleh. Sampai Ustazah penat ke? Ya, dah penat dah. Kami dengar je. Okey. Terima kasih. Kan, kemudian dikurniakan pula dengan siapa? Malaikat datang ke rumah Nabi Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim tak tahu itu malaikat. Kan? Malaikat datang singgah kat rumahnya. Nabi Ibrahim seorang yang sangat meraihkan tamu, dia sembelih kambing, dia bagi tetamunya makan. Tapi tetamu dia tak usik sikit pun. Maka kat sini Nabi Ibrahim rasa pelik kan. Rasa pelik dan sedikit takutlah. Kemudian malaikat kata, jangan takut wahai Ibrahim, kami utusan Allah kan, kami nak bagi khabar gembira kepada kamu bahawa kamu akan dikurniakan dengan anak. Allahu Akbar kan. Masa tu usia Ibrahim 100 tahun. Sarah pun dah tua dah kan. Sebab bila diceritakan benda kepada Sarah, Sarah ketawa. Ceritakan dalam Quran, Sarah ketawa. Sebab apa, macam mana aku nak mengandung ni kan? Sebab dah tua dah kan. Tapi qadar Allah kan, Allah mentakdirkan. Benda ni di luar daripada logik akal manusia. Sebab dalam Islam benda yang dalam Islam maksudnya perkara itu kita tak boleh terima sangat dengan logik. Sebab kita lebih melihat kepada kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala kan. Sebagaimana Isa tanpa ada bapa. Kalau ikut logik tak logik lah kan. Sebab dia kena ada bapa, tapi kuasa Allah mentakdirkan begitu. Macam tu juga dengan bila mana Allah nak kurniakan kepada Nabi Ibrahim dengan Ishak kan, maka ketawa Sarah, ya Allah, Allah nak kurniakan juga anak kan, seronoklah kan. Maka mereka ini digunakan dengan Nabi Ishak. Ketika malaikat sampaikan berita itu, malaikat itu sebenarnya dia kata apa? Sebenarnya kami ini nak pergi ke perkampungan Nabi Lut kan. Hajat utama kami nak pergi ke perkampungan Nabi Lut. Maksudnya zaman tu ada Nabi Ibrahim kepada kaum dia, Nabi Lut kepada kaum dia. Dan jadi kami sebenarnya nak pergi ke kaum Lut untuk nak melaksanakan azab Allah kepada kaum Lut. Kan. Sebab apa? Sebab kaum yang sangat melampaui batas, yang melakukan hubungan sesama jenis kan. Atau termasuk dengan isteri Nabi Lut sekali kan. Jadi kami singgah sekejap nak bagi khabar gembira, dan kami nak teruskan perjalanan kami ke perkampungan Nabi Lut. Kan. Dan daripada Ishak ini lahirlah siapa? Ishak, Yaqub, and Yusuf, Ayub, sehinggalah kepada Nabi Isa alaihissalam. Daripada susul galur Nabi Ishak tu lah. Maksud semua Nabi. Nanti sebab orang Yahudi mereka belagak dan mereka mengatakan bahawa mereka ini adalah golongan yang terpilih di muka bumi. Ini kaum Bani Israel lah, dan mereka kata kami ialah manusia yang memang diciptakan Allah untuk nak menguasai muka bumi kan. Maksudnya bangsa selain daripada bangsa kami, semuanya bangsa yang tidak ada nilainya di sisi Allah kan. Itu sebab kita tengok tak heran mereka nak bunuh orang Islam, sebab memang tercatat dalam kitab mereka kan. Kitab yang dah diolah kan, bukan kitab Taurat yang asal, tapi kitab dah diolah dia jadi kitab Talmud kan, kemudian jadi pula perjanjian lama. Dan dalam kitab tu memang dikarang oleh penelitian mereka, memang ada tercatat maksudnya nyawa seorang Muslim atau nyawa seorang yang bukan Yahudi itu kalau dapat bunuh, maka kedudukan Yahudi yang dibunuh itu akan dianggap tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang tercatat dalam kitab mereka, dan mereka beriman dengannya. Jadi Yahudi bangga. Dan bila mana dia diceritakan bahawa akan datang Nabi akhir zaman, dan memang Allah ceritakan dalam kitab Taurat akan akhir zaman akan datang Nabi bukan daripada keturunan mereka. Iaitu daripada keturunan siapa? Daripada keturunan Arab, bangsa Arab. Maksudnya daripada susu gala siapa? Daripada susu gala Nabi Ismail alaihi salam kan. Lepas Ismail tak ada Nabi dah kan. Keturunan jauh, tak ada Nabi. Sampailah kepada
lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sebab orang Yahudi mereka tidak beriman dengan kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Sebab mereka tak puas hati kan, kenapa Nabi akhir zaman ni Allah bagi daripada bukan bangsa kami. Kenapa daripada bangsa Arab? Tak pernah ada Nabi daripada bangsa Arab, tiba-tiba ada pula. Kan? Mereka tak suka. Mereka mengingkari. Itu Nabi kata. Kita baca dalam surah Al-Fatihah tu kan. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus, iaitu jalan orang-orang yang engkau bagi nikmat kepada mereka. Kan? Bukan jalan orang-orang yang engkau murkai. Kan? Ghairil maghdubi alaihim. Kan? Nabi kata apa dalam hadis yang tafsir kepada ayat ini? Al-maghdubi alaihim tu maksudnya siapa? Golongan orang Yahudi. Orang Yahudi ni golongan yang Allah murka. Kan? Kenapa Allah murka? Sebab mereka beriman dengan Allah tapi mereka tidak mengakui kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sedangkan berita tentang kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dah diceritakan dalam kitab mereka dan mereka baca, cuma mereka tak puas hati kan. Dan Al-Dhalin dekat dalam surah Al-Fatihah maksudnya golongan yang sesat. Golongan yang sesat ni golongan Nasrani lah, memang sesat lah sebab mereka bukan beriman dengan Allah yang Esa kan, tapi mereka beriman dengan Tuhan, Bapa Ayah Tuhan kan, Ruhul Kudus, Anak Tuhan. Jadi memang sesat lah terus kan daripada jalan yang sebenar kan. Jadi itu sikit sebanyak kisah pergemanan yang kita boleh nampak dekat sini. Jadi macam mana kan kita nak kaitkan dengan realiti kita pada hari ini kan. Bagaimana kehidupan pada zaman Nabi Ibrahim AS. Nabi Allah Ibrahim AS sangat diuji dengan ujian yang besar, ujian yang hebat kan. Jadi maksudnya kita sekarang ni diuji dengan ujian yang hebatlah juga kan. Kan, tapi kita pengorbanan yang dilakukan oleh Nabi Allah Ibrahim ini sangat besar kan. Pengorbanan masa dia, pengorbanan emosi dia kan, pengorbanan kasih sayang dia dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Pengorbanan harta yang paling berharga bagi baginda iaitu Nabi Allah Ismail alaihi salam. Jadi kita nak contohi kat sini, maka kita boleh kaitkan sikit, maknanya kita pun kena munculkan semangat nak korbankan apa dia yang pertama, korbankan harta lah kan. Korban itu apa maksudnya? Kita mengorbankan sama ada sesuatu yang kita sayangi kan, untuk nak mendapat redha Allah kan. Untuk tujuan keduniaan tu tak ada istilah korban lah kan, tak ada pahala lah kan. Untuk tujuan kerana Allah, untuk mendapat redha Allah kan. Maksudnya sekarang ni kita lebih kepada pengorbanan harta kita kan. Harta contohnya sekarang ni musim belajar online kan, mak ayah korban duit, keluar simpanan kan, beli perkakasan contohnya kan. Cikgu-cikgu pun korban macam-macam nak ajar anak murid supaya anak murid dapat dengar dengan baik semasa sesi PDPR kan. Itu pengorbanan dari segi harta. Beli pula talian internet yang okey kan, yang bukan murah kan, bayar bulan-bulan 100 lebih supaya dapat capaian yang laju, yang tak terhenti. Kemudian juga dalam fasa ini kita boleh korbankan harta kita dengan bagi sedekah kepada saudara mara kita, adik-beradik yang terhampir dengan kita kan. Itu yang pertama kita kena lihat dulu. Kemudian barulah kita tengok kepada jiran tetangga, apa lagi kan, masyarakat setempat lah dari segi harta. Kemudian kita korbankan juga dari segi masa. Sekarang ni lah pengorbanan masa kita kan. Kalau Nabi Ibrahim dulu perjalanan daripada Palestin ke Mekah tu jauh kan, perlukan pengorbanan fizikal, pengorbanan emosi yang panjang kan, sebelum datangnya bantuan Allah. Dan akhirnya bantuan Allah itu datang kan. Jadi kita juga kat rumah sama juga, kita korbankan masa kerja kita kan. Kalau contoh macam orang kerja pejabat contohnya kan, kita nak hadap kerja pejabat lagi kan, ataupun nak menghadap anak murid yang kita kondak lagi, nak menghadap anak-anak kita kat rumah lagi kan. Itu maksudnya pengorbanan dari segi masa kita. Kemudian nak hadap anak-anak yang tak sekolah lagi dengan perangai mereka, kemudian nak masak lagi, macam-macam lah kan. Itu maksudnya pengorbanan dari segi masa yang kita kena kerahkan luar daripada kebiasaan kita. Okey. Kemudian yang terakhir ialah pengorbanan dari segi perasaan kan. Macam mana Nabi Ibrahim memang korban perasaan, begitu juga kita korbankan perasaan kita kan. Kita berjauhan dengan orang kita sayang kan. Mungkin suami jauh dengan isteri kan, mungkin kita jauh dengan mak ayah kita, dah lama tak jumpa, ada orang setahun 2 tahun tak jumpa kan. Tapi kena korbankanlah perasaan itu kan, untuk kemaslahatan kan, untuk masalah kita. Dan kemudian kita korbankan juga sikap kita kan, tahan. Nak marah anak-anak ni kan, kita buat kerja dia berbising kan, kita online dia berbising kat belakang. Kita geram kan, tapi maksudnya tahan kan? Tarik nafas kan, kemudian lepas kan, kemudian istighfar. Maksudnya itu antara bentuk-bentuk pengorbanan yang kita kena lalui dalam fasa ini. Dan pengorbanan kita sesungguhnya tidak capai sebagaimana hebatnya pengorbanan
abad tauhid kita iaitu Nabi Allah Ibrahim alaihi salam dan juga Nabi Ismail alaihi salam. Jadi itu sikit sebanyak tentang ibrah yang kita boleh dapat daripada kisah pengorbanan yang dilalui oleh Nabi Ibrahim pada awal perkahwinan baginda sehinggalah kepada terlaksana perintah korban yang mana itu menjadi asal ibadah korban yang kita laksanakan ketika ini. Dan kisah-kisah Nabi Ibrahim Allah ceritakan dalam Quran itu bukan terhenti kat sini kan, banyaklah macam kalau sempat kita baca, kita teroka kan. Sebenarnya dalam Quran kan bila Allah cerita tu, Allah tak cerita secara detail lah kan. Apa yang saya ceritakan tadi tu sebenarnya tak ada sepenuhnya tak ada dalam Quran. Quran cerita perkara-perkara yang kita sebut tadi, yang saya sebut panjang lawa tadi tu kan. Nak cerita tentang tempat Nabi Ibrahim kat sini tak ada, tak sebut. Cuma kita dapat maklumat kat mana? Sama ada daripada hadis Nabi, kan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Sahih Bukhari tadi kita tentang Hajar boleh lari anak antara Safa ke Marwah kan. Yang kedua daripada sumber ahli kitab, maksudnya orang Yahudi sendiri kan, orang Yahudi sendiri dan juga orang Nasrani, tapi kebanyakannya daripada orang Yahudi lah, yang mana mereka ini masuk Islam kan. Dan bila masuk Islam, pada mereka ada kitab Taurah, yang mana pada kitab Taurah itu memang diceritakan secara detail, sebab kitab Taurah ni dari syarah dia kan, kepada nas-nas tu ada syarah, so memang diceritakan secara detail lah kan. Dan benda ini kan bila mereka masuk Islam kan, dan kisah-kisah para Nabi yang ada dalam kitab Taurah ini banyak juga diceritakan dalam Quran. Jadi para sahabat tak banyak lagi, para tabi'in dan juga tabi'in pada ketika itu mereka rasa nak tahu kan siapa dia berlaku kat mana. Jadi mereka ambil riwayat daripada ahli kitab lah yang masuk Islam. Jadi sebahagian riwayat yang daripada golongan ahli kitab ni, sebahagiannya ada yang kita boleh terima dan ada yang kita tak boleh terima. Kan ini dia ada disiplin ilmu lah, macam mana kita nak berinteraksi kan, macam mana kita nak menilai riwayat-riwayat yang diambil daripada ahli kitab. Ini kita panggil sebagai Israiliyat lah. Israiliyat ni maksudnya riwayat-riwayat luar yang masuk ke dalam riwayat-riwayat tafsir kan. Tapi sebenarnya kita suka dengar cerita kan, macam kita baca buku kisah cerita yang ada kisah para Nabi tu, memang adalah nama tempat kan, macam kisah Ashabul Kahfi contohnya kan. Dalam Quran Allah tak cerita pun siapakah nama mereka yang bersembunyi dalam gua kan. Tapi kalau kita baca kisah buku tentang Ashabul Kahfi, diceritakan pemuda-pemuda ini nama sekian-sekian kan, melarikan diri daripada raja sekian-sekian, diceritakan. Tapi benda tu semua termasuk dalam kategori yang syariat kita tak kata betul dan tak kata salah kan. Maknanya dalam kategori ini boleh terima lah. Tak semestinya kalau kita kata betul mungkin salah, kalau kita kata salah mungkin betul lah. So boleh nak diriwayatkan sekadar untuk nak mengambil kebaikan lah kan. Tapi kalau Quran tak cerita detail. Sebab apa? Allah kata cukup untuk kita ambil al-ibrah kan, cukup kita ambil pengajaran saja, tak perlu tahu secara detail. Itu prinsip Quran lah. Sebab dalam Quran kita ringkas je. Kalau kita tengok buka Quran, kat mana kisah pasal ni kan yang terperinci, tak ada pun, Quran tak cerita kan. Cuma bila kita baca tafsir, dalam tafsir ada. Sebabnya daripada tadi tabi'in ambil riwayat daripada ahli kitab. Okey, jadi rasanya cukup kot sekadar ni. Mudah-mudahan dengan kelajuan tak ada break tadi cakap, dapat dah juga kan beberapa poin yang walaupun tak banyak, sikit pun jadilah kan, walaupun ada yang dah pernah tahu dah, tak apalah, ambil lagi. Mudah-mudahan ada manfaat yang kita tak pernah tahu akan datang, apa kebaikan yang kita dapat pada hari ini yang kita boleh manfaatkan pada masa akan datang. Jadi minta maaf segala kekurangan, serahkan balik kepada Cikgu Syahira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, baik. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Ustazah. Sebelum kita tutup majlis kita, ada apa-apa soalan tak? Sebelum saya buka pada cikgu, saya dulu nak tanya Ustazah soalan. Okey, biasanya Ustazah kalau sebelum Hari Raya Korban kan, kita disunatkan untuk puasa hari Arafah. Bagi yang boleh berpuasa, ada hadis Nabi mengatakan dihapuskan dosa setahun dan setahun selepas. Dihapuskan dosanya setahun sebelum dan setahun yang lepas. Setahun selepasnya. Okey, tu bagi yang berpuasa. Tapi macam mana pula Ustazah bagi yang tak boleh berpuasa? Kalau orang perempuan ni, macam saya sendiri, saya tengah period. So tak bolehlah nak buat puasa sunat hari Arafah kan. Jadi maksudnya kalau bahasa mudahnya, tak dapatlah pengampunan dosa setahun sebelum dengan setahun selepas tu. Kan kalau bahasa mudahnya lah berdasarkan hadis Nabi tadi. Jadi apa yang saya boleh buat Ustazah? Itu soalan saya untuk Ustazah.
Tak jangka lah pula ada soalan ni. Rasa dalam ni ramai dah tahu jawapannya kot ya. Tak kan? Share je lah kan. Okey. Betul lah ada hadis tu. Cuma hadis tu dalam penilaian ulama kan, hadis tentang fadail kelebihan puasa 8, 9 ni, ada ulama nilaikan sebagai hadis maudhu', ada juga ulama yang menilaikan sebagai hadis yang dhaif kan. Kalau hadis dhaif tu maksudnya tak apalah, kita boleh beramal dari segi kelebihan yang dijanjikan dalam hadis tersebut, tak ada masalah kan. Okey, sekarang ni kita masuk pula kepada dapat tak pahala kan. Kan, sebab kita tak boleh nak puasa kan, tapi dapat tak pahala. Allah ampunkan tak dosa kita. Kan, ni semua bergantung kepada sangkaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kan. Kita tak kata Allah tak ampunkan dosa kita tak kata kalau kita tak puasa Allah tak ampunkan dosa aku tahun ni dengan tahun depan. Tak boleh kata macam tu kan. Sebab apa? Sebab sifat Allah itu Maha Pengampun kan. Boleh jadi orang yang tak puasa itu pengampunan Allah tu lebih mengalir pada dia kan. Sebab ini benda yang luar daripada ilmu kita kan. Alimun Allah Subhanahu Wa Taala tak sama sebagaimana pengetahuan cetek akal kita kan. Cuma kita berpegang dengan apa yang Allah kata dalam hadis kursi, aku mengikut sangkaan hamba-hamba aku kepada aku. Jadi apa yang ada pada kita sekarang ni yang kita boleh lakukan ialah kita bersangka insya-Allah kan. Allah itu sangat pemurah kan. Sedikit pun tidak menyempitkan rezeki dia kepada kita kan. Allah suruh kita solat, Allah akan dapat apa-apa tak? Allah tak dapat apa. Allah suruh kita puasa, Allah dapat apa-apa tak? Allah tak dapat apa. Tak mengurangi sedikit pun kekuasaan Allah. Tak menyebabkan bertambah pun sedikit kekuasaan Allah kalau kita puasa. Tak menyebabkan berkurang pun sedikit kekuasaan Allah kalau kita tak puasa. Tak ada apa-apa. Itu yang kita kena faham. Jadi Allah perintahkan kepada kita, ni terutama kalau yang wajib lah, atau ibadah sunat, lebih kepada kita kan. Sejauh mana kita ni nak merebut bahagian yang Allah sediakan untuk kita di akhirat nanti. Kan. Paling penting ialah sentiasa mohon keampunan Allah. Keampunan Allah ni bukan hanya ada pada waktu-waktu tertentu je. Tak ada kan. Sepanjang masa kan. Sebab apa? Sebab Allah kata pintu pengampunan Allah tu terbuka luas kan. Kita tak pernah tahu bila Allah nak ampunkan dosa kita. Cuma kita bersangka Allah akan ampunkan dosa kita. Kan. Hujahnya apa? Hujahnya sebab kan ada kisah kan, walaupun kita tak pasti ada segi segala kisahnya. Cuma nak katanya betapa dosa sifat ampunan Allah itu lebih besar daripada dosa besar kita tu lah. Kan. Orang yang bunuh 99 orang pun kan ada kisah, pernah ada kisah kan macam mana seorang ni dia bunuh 99 orang kan. Dia rasa insan, dia nak bertaubat. Kemudian dia pun pergilah cari orang kan. Tanya boleh tak Allah ampunkan tak dosa aku ni kan. Lepas tu orang tu kata apa? Oh, dah bunuh banyak, confirm lah Allah tak ampunkan dosa kan. Dia buat apa? Dia bunuh orang tu. Komplit 100 orang. Kan? Maksudnya bila jawapan yang macam tu yang menyebabkan asa kita ni rasa tak ada. Kan? Itu yang menyebabkan kita pemuda tu dia rasa kecewa. Jadi dia jalan lagi. Dia jumpa dengan seorang ni, dia kata aku nak memohon keampunan Allah kan. Ada tak harapan lagi? Orang ni kata Allah tu Maha Pengampun Maha Penyayang. Kamu pergilah kat sebuah tempat ni, ada seorang yang boleh membantu kamu untuk berubah. Kan? Jadi dia pun pergilah. Kan? Dia pergi, dia mati kat tengah jalan. Mati tengah jalan. Sampai ajar dia. Dan datang 2 orang malaikat. 2 orang malaikat datang kat dia rebut. Nak ambil dia. Seorang malaikat nak ambil ke syurga, seorang malaikat nak ambil ke neraka. Kan? Jadi mereka berebut. Jadi malaikat yang nak tarik dia ke neraka sebab dia dah bunuh ramai orang dah. Tak sempat nak taubat lagi. Kan? Malaikat yang tarik dia nak ke syurga sebab apa? Sebab dia ni nak berhijrah kepada kebaikan. Walaupun tak sebab bertaubat. Kan? Jadi mereka tanya Allah. Kan? Jadi Allah kata ukur jarak dia. Yang mana yang paling hampir. Maka bila diukur, rupanya jarak yang paling hampir lebih kepada jarak untuk dia berhijrah. Nak bertaubat nak bertaubat daripada dosa dia tu. Maka dapatlah malaikat rahmat bawa dia, ambil dia. Berbeza dengan malaikat azab, dia tak dapat ambil dia. Kan? Jadi kalau kita nampak secara rawaknya kan, maksudnya Allah yang takdirkan begitu. Kan? Allah yang takdirkan dia sampai kat situ. Sampai ke tempat yang hampir untuk dia pergi ke tempat untuk dia bertaubah. Kan? Jadi maksudnya ampunan Allah tu sangat luas. Clue tadi sangka baik dengan Allah kan, maknanya Allah akan ampunkan kita kan. Tak ada kita tak ada, kita dosa kita banyak dan Allah akan ampunkan kita. Dan sebenarnya bila mana keampunan ni kalau kita lihatkan dalam banyak-banyak hadis Nabi SAW dan juga kisah-kisah yang dibawakan kepada kita, minta ampun ialah perkara yang sangat disuruh oleh Nabi SAW pada kita sebagai umat dia kan. Sebab apa? Dapat keampunan itulah yang menjamin kita ni, hamba kita ni berjaya kehidupan kita di hari akhirat kan.
Sebagaimana kisah-kisah yang kita dah pernah dengar sebelum ni kan, macam mana Aisyah tanya Nabi SAW kan, kalau aku jumpa dengan malam Lailatul Qadar kan, apa yang aku perlu minta kan, apa yang aku perlu doa. Maka Nabi kata pada Aisyah, kamu doalah kan dengan doa yang kita masyhur, yang kita sentiasa baca, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni kan, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Afun kat sini ialah yang kita lakukan itu, amalan itu memang Allah tak tanya langsung dah ke akhirat nanti. Kan kita dihisap nanti kan, Allah panggil. Tengok buka buku catatan amalan kita. Okay, baca. Nah, cikgu Syahira, sekian-sekian Najwan, sekian-sekian. Okay, kamu buat macam ni kan. Kalau kita tekan afun ni tadi, kalau afun maksudnya dosa yang kita baca dah tak baca dah. Dia berbeza dengan maghfirah. Kan. Sebab Nabi kata doa Allahumma innaka afuwun kan. Ya Allah, kan gunakanlah kan. Sesungguhnya engkau maha pengampun. Afun sifatnya lebih besar lagi daripada maghfirah. Maksudnya Nabi ajak Aisyah doa macam ni. Sedangkan Aisyah, Sayyidatina Aisyah merupakan isteri Rasulullah SAW. Buat apa nak suruh doa macam tu lah. Confirm masuk syurga. Tahu tak? Kan? Itu dari segi inilah kan. Tapi doa supaya diberi keampunan. Sama juga ketika Uwais kan, Uwais Al-Qarni, masa tu Nabi nak wafat dah. Nabi kata ke Abu Bakar dengan Umar kan, nanti kamu cari seorang orang ni, kamu cari orang ni kan. Kemudian Abu Bakar kata, wahai Nabi, kalau kami jumpa dia, kami nak minta apa? Dan Nabi kata apa? Minta dia doakan kamu supaya Allah mengampuni kamu. Nabi kata macam tu. Doa supaya Allah mengampuni. Nabi tak kata doa supaya minta dia doakan supaya Islam berkembang, supaya ramai umat dalam dunia ni masuk Islam. Nabi tak minta dia berdoa macam ni. Tapi Nabi suruh mintalah supaya dia doakan supaya Allah mengampuni kamu. Kan? Sebab apa? Sebab Uwais Al-Qarni seorang tabi'i yang mana doa dia doa yang dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Doa lah apa pun memang Allah kabulkan. Kan? Uwais Al-Qarni dia hidup zaman Nabi. Tapi dia tak sempat nak jumpa dengan Nabi. Tapi Nabi kenal dia. Sebab Uwais Al-Qarni terkenal dalam kalangan penduduk langit kan. Abu Bakar dan Umar, mereka ini ialah mereka yang mengikuti peperangan Badar. Kan? Jadi mereka yang ikut peperangan Badar ialah mereka yang dijamin masuk syurga. Kan? Al-Mubashirin bil Jannah. Confirm masuk syurga. Ikut perangan Badar confirm masuk syurga. Tapi kenapa Nabi pesan ke Abu Bakar dan Umar minta supaya Uwais Al-Qarni ni doakan kamu berdua supaya Allah mengampuni dosa kamu. Okay. Ini yang Nabi nak sampaikan kepada kita. Apa dia? Paling penting dalam kehidupan kita ialah memohon keampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam dunia ini apa saja perkara yang memanggil kan, yang menyeru keampunan Allah, maka kita berlumba-lumba untuk nak melakukan perkara tersebut kan. Bukan satu cara saja, banyak cara kan. Sebagaimana syurga pun banyak pintu kan. Maksudnya syurga tu kita masuk bukan dengan satu amalan saja, bahkan dengan banyak amalan-amalan yang lain yang boleh dilakukan, yang boleh menjadi penyebab seseorang itu masuk syurga. Dan begitu juga dengan waktu-waktu Allah ampunkan dosa, sentiasa doa kepada Allah semoga Allah mengampuni kita tak kira masa kan. Dalam Islam banyakkan doa-doa, ada waktu-waktu yang Allah ampunkan dosa kan. Waktu turun hujan yang lebat kan, hari Jumaat, setiap Jumaat sebenarnya kita setiap Jumaat ni sahih ya. Setiap Jumaat lepas ada waktu yang Allah kabulkan doa. Ada waktu yang istijabah doa. Waktu itu memang doa lah Allah akan kabulkan. Kan. Setiap minggu ada, setiap hari ada, setiap saat ada. Tinggal kita doa dan mengharapkan keampunan Allah Subhanahu Wa Taala dan sentiasa bersangka baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kan Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Okay, cukup kot sekadar tu. Tak payahlah tanya soalan dah. Dalam ni semua tahu dah kot. Okey, baik. Alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak Ustazah atas perkongsian yang sungguh pantas dan padat tadi. Okay, walaupun pantas, banyak juga isi-isi yang boleh kita ambil sebagai pengajaran dan juga kita amalkan. Moga-moga pahala tu terus panjangan sampai ke Ustazah. Okay, sebelum kita tutup majlis, saya jemput Ustazah Fauziah untuk membacakan doa Robitah. Silakan Ustazah. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar suara? Okay. Okay. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-qulub قد اجتمعن على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك فوثق اللهم رابطتها ودمدها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبه واشرح صدورها بفيض إيمان بك وجميل توكل عليك وهيها بمعرفتك وأحيها بمعرفتك وأبتها على شهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير. Allahumma amin, Allahumma amin, Allahumma amin. Ya Allah, sesungguhnya Dikau Maha mengetahui bahawa hati-hati ini telah berhimpun atas dasar kecintaan terhadap-Mu, bertemu atas ketaatan kepadamu dan bersatu atas dakwah-Mu. Hati-hati ini telah mengikat janji setia untuk menyokong dan menegakkan syariat-Mu. Maka eratkanlah ya Allah akan ikatannya. Kekalkan kemesraannya dan berikanlah petunjuk untuknya. Penuhkanlah hati-hati ini dengan cahaya-Mu yang tidak pernah pudar. Lapangkanlah hati-hati ini dengan limpahan keimanan, keyakinan dan keindahan tawakal kepadamu. Hidupkanlah hati-hati ini dengan ma'rifat-Mu dan matikanlah dalam syahid di jalan-Mu. Sesungguhnya Dikau sebaik-baik sandaran dan sebaik-baik penolong. Ya Allah, kenankanlah permohonan kami ini. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, terima kasih kepada semua. Terima kasih sekali lagi kepada Ustazah Sakinah dan juga Ustazah Fauzia. InsyaAllah minggu depan kita jumpa lagi dalam Usrah PKP yang akan dikendalikan oleh tuan rumah yang lain. Kalau saya sebagai tuan rumah, saya ada hidang makanan tapi kat rumah saya dah. Kalau cikgu-cikgu boleh juga jemput makan di rumah sendiri. Okey, setakat tu saja saya tutup majlis malam ni. Terima kasih semua. Terima kasih yang hadir. Terima kasih. Assalamualaikum.